Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana saya uh, swab anak burung sangkonial ni ataupun hand feeding. Saya akan tunjukkan step by step macam mana saya swab anak burung sangkonial ni. Cara ni boleh di-apply ataupun boleh digunakan pada mana-mana spesies anak burung. Tak kira apa-apa spesies pun. Tapi sebelum tu saya nak tegaskan yang cara saya akan gunakan ni adalah cara saya sendiri. Mungkin ada orang lain dekat luar sana dia menggunakan cara yang lain ataupun kaedah yang lain. Sebab setiap orang mempunyai cara-cara dia sendirilah. Apa yang saya akan tunjukkan pada korang ni adalah cara saya sendiri. Pertama sekali, apa yang kita perlukan untuk hand feeding ni. Ini adalah antara bahan yang saya gunakan. Yang pertama kita gunakan adalah susu tepung ataupun dia punya hand feeding formula. Dia punya makanan lah, dedak makanan. Yang saya gunakan adalah jenis Exact Hand Feeding KT. KT ni dia ada dua jenis yang kita boleh pakai. Yang ni yang jenis biasa punya Exact Hand Feeding. Yang lagi satu dia ada Omega. Yang ni yang saya pakai ni dia ada with Omega. Omega ni antara kelebihan dia burung dia lebih sihat lah dan cepat besar. Ini adalah contoh dedak ataupun makanan yang saya gunakan untuk hand feeding anak swab sangkonial ni. Yang kedua, saya menggunakan picagari yang biasa saja. Picagari 10 ml. Picagari 10 ml. Picagari ni kita boleh dapatkan di mana-mana farmasi. Harga dia lebih kurang RM1 lebih kot untuk satu picagari ni. Picagari yang yang saya pakai ni adalah jenis yang muncung macam ni. Dia ada muncung, dia bukan yang untuk yang pasang bukan yang pasang jarum tu. Ini adalah yang picagari yang saya gunakan lah. Yang ketiga apa yang kita perlu, apa yang saya gunakan adalah tube getah tayar ni. Ini adalah tube getah tayar basikal. Benda ni kita boleh dapatkan di mana-mana kedai basikal. Tapi mungkin sekarang ni mungkin agak sukar lah untuk dapat benda ni. Sebab benda ni dah jarang digunakan. Sebab kebanyakan basikal sekarang ni dah pakai tubeless. So benda ni susah nak dapat lah. Tapi kita boleh cuba cari dekat mana-mana kedai di Shopee. Di Shopee ada jual benda ni. Benda ni limited jugalah, harga limited. Tak banyak kedai basikal yang masih jual benda ni. So benda ni kita akan potong sikit. Kemudian kita akan cucuk benda ni dekat muncung picagari ni lah. So nanti dia akan jadi macam ni. Selepas dah kita pasangkan pada picagari, bentuk dia akan jadi macam ni lah. Kita masukkan pada tube. Tapi kena ingat, benda ni kita kena hati-hati. Waktu kita nak swab anak burung nanti, kita kena hati-hati. Sebab tube ni selalu dia mudah untuk ditanggalkan. Kadang-kadang kita tak perasan kan, bila kita swab anak burung, burung tu dia biasalah anak burung dia akan mengelupur sikit. So tube ni kadang-kadang dia boleh tertanggal dan anak burung boleh tertelan tube ni. Pada korang sewaktu nak hand feeding, hati-hatilah dengan benda ni. Kalau tengok, kalau dah macam getah tu dah tak selamat untuk digunakan, macam ada keras sikit ke, boleh tukar dengan yang baru. Yang keempat, apa yang kita perlukan adalah bekas untuk bancuh ni lah. Saya pakai gelas cawan biasa saja. Dan air yang kita akan gunakan adalah air suam. Bukan air panas dan bukan air sejuk. Air suam. Air suam tu jangan terlampau panas sangat, jangan terlampau sejuk. Kalau kita boleh try rasa dengan jari kita tu, agak ada rasa panas sikit tu, okey. Macam ibarat macam kita nak bancuh susu anak kita lah. So kaedah dia sama je. Cara nak bancuh dia,
Okay, ini adalah cara saya. Okay, untuk bancuhan 5 ekor anak sangkona ni, mungkin kita akan menggunakan sudu. Yang sudu saya gunakan ni sudu teh yang kecil ni. Okay, untuk 5 ekor ni anggaran makanan dia adalah lebih kurang 4 ke 5 sudu, okay, untuk sekali makan. Okay, so kita masukkan dulu dia punya bahan makanan ni. Okay, saya lebihkan sedikit. Okay, lepas kita dah masukkan dia punya tepung ni, kita boleh masukkan air. Okay, untuk yang pertama kali nak bancuh susu hand feeding ni, dedak hand feeding ni, air ni kalau boleh kita masukkan sikit demi sedikit lah. Takut nanti makanan dia ataupun susu dia ni terlebih cair ataupun terlebih pekat. So kita nak yang sedang-sedang. So kita masukkan air dulu sikit, kemudian kita kacau. Okay, kalau rasa macam dia punya dedak tu ataupun susu dia masih lagi keras ataupun masih lagi liat, kita tambah lagi air. Dia punya bancuhan dia senang saja. Kita just masukkan air suam tadi je. Okay, ni sekarang dia punya condition dia ataupun keadaan dia masih lagi pekat lah. So kita akan cairkan sikit. Okay, sebab apa saya kata kena cairkan sikit? Sebab nanti kalau terlampau pekat, kita nak sedut dengan picagari tu agak susah lah. Okay, masukkan sikit demi sikit air sehinggalah kita dapat dia punya bancuhan yang kita nak lah. Okay, kita tengok sekarang. Okay, ni dah cukup. Okay, tetapi kalau macam ni, tepung dalam keadaan macam ni pun dah boleh pakai ataupun kita dah boleh suap. Tetapi kalau dah bancuhan ni dia agak pekat lagi sebenarnya, kita nak sedut dengan picagari dia agak sulit lah. So untuk burung yang berusia sebulan ke atas ataupun 2 bulan ke atas, dia punya kepekatan makanan dia lebih kurang macam ni lah. So nanti bila burung tu dah besar sikit, okay, kita boleh bancuh lebih kurang pekat macam ni. Okay, untuk 1 bulan ke bawah kita kena cairkan sikit. Sebab bila makanan ni terlampau pekat, dia punya sistem penghadaman tu tak terlampau tak mampu nak menampung makanan yang berat ataupun makanan yang tebal lah. Okay, so kita kena cairkan sikit lah. Okay, untuk memudahkan proses kita untuk hand feeding anak suap. Alright. Okay, so kita dah dapat bancuhan yang kita nak. So korang boleh tengok sendiri. Okay, tahap kepekatan dia. Ini adalah cara saya. Saya selalu hand feeding bancuh dia punya tepung formula ni. Kepekatan dia lebih kurang macam ni lah. Okay, kita kacau lagi supaya tepung tu dia bercampur dengan elok lah. Alright, dah siap. Okay, so sekarang ni kita punya bancuhan pun dah siap. So kita boleh move on ke next step. Kita dah boleh suap anak ni. Okay, first kali kita gunakan kita punya picagari ni lah. Okay, mula-mula kita basuhkan sikit. Okay, kita sedut air ni untuk kita nak clean air dalam ni ataupun nak lancarkan dia punya pump ni lah. Okay, kalau
pam yang baru ataupun pam yang dah kita gunakan, selalunya setiap kali kita nak tarik picagari ini, dia akan sedikit ketat. So kita cuba pam dulu dalam gunakan air kosong ni. Okey, kemudian kita sedut bancuhan kita ni. Okey, slow-slow kita sedut supaya tak ada udara yang masuk ke dalam picagari ni. Okey, untuk yang pertama kali suap anak burung ni, okey, ini yang saya gunakan adalah 10 ml. So untuk yang first kita sedut ke dalam picagari, jangan terlampau penuh lah, sebab nanti sukar untuk kita nak masukkan dalam anak burung. Sebabnya satu, kita nak pegang dah susah, satu lagi kita nak tekan pam tu pun payah. Sebab anak burung ni dia tak akan duduk diam, dia akan bergerak dan akan meronta-ronta semasa dia makan. So kalau nak masukkan separuh dulu pun boleh. Okey, nak masukkan lebih sedikit pun boleh. Kalau macam saya akan masukkan lebih sedikit lah. Okey, tapi untuk seekor anak burung, seekor anak burung, kita akan bagi makan dia seeloknya satu pam ni seekor lah, ataupun maksimum 1.5 ml, ataupun 10.5 ml, macam tu lah, 10.5 ml satu pam ni, dan lebihkan sikit. Tapi kalau kalau kita nak lebih berhati-hati, satu pam penuh adalah untuk satu ekor burung sekali suap. Untuk burung yang dah berumur satu bulan, kita boleh suap 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Tapi kalau 2 kali sehari saya tak recommend lah, sebab anak burung ni dia akan lapar dan dia akan lambat untuk membesar. Okey, kalau seeloknya 3 kali sehari. Okey, bawah daripada 1 bulan, usia anak burung ni bawah pada 1 bulan, contohnya 3 minggu ke bawah, kita perlu suap dia lebih kurang 4 kali sehari ataupun selang 4 jam. Dalam satu hari tu kita selang 4 jam, kita bagi makan separuh tiup ni, jangan satu tiup, sebab anak kecil dia tak boleh suap terlebih banyak. Okey, so ini sukatan saya untuk suap anak burung ni. So kita boleh ambil anak burung. Okey, cara saya selalunya saya akan letak dekat atas saya punya riba ni sajalah, atas paha saya. Okey, kemudian saya akan kemudian saya akan pegang sikit. Saya pegang badan dia, baru saya masukkan tube ni ke dalam mulut dia. Okey, cara ni saya buat supaya burung ni bila saya suap dia tak meronta terlampau banyak. So kita boleh kontrol dia punya movement dia lebih sikit lah. Tapi kadang setengah orang, dia orang suap anak burung ni tak perlu pegang pun. Dia orang just masukkan halakan tube ni dekat anak burung dan suap macam tu je lah. Tetapi itu adalah sedikit berisiko lah, sebab apa yang saya katakan, bila kita tak kontrol sedikit pergerakan anak burung ni, tube ni kemungkinan besar dia akan terlepas, akan terlucut daripada picagari. Tak kisahlah mana-mana picagari yang kita pakai. So itu adalah salah satu risiko dia lah. So cara nak pegang picagari macam ni pun boleh, nak macam ni pun boleh. Tapi saya punya style, saya akan genggam macam ni lah, sebab saya boleh kontrol dia punya picagari ni. Okey, nak masukkan picagari ni ataupun tube ni ke dalam mulut anak burung ni, senang. Kita kena ajuk anak burung ni untuk buka mulut. Kemudian bila dia dah buka mulut, baru kita masukkan tube ni ke dalam mulut. Okey, masuk dalam kerongkong dia. So waktu kita nak masuk ke dalam kerongkong dia tu, kita kena tengok betul-betul, sebab anak burung ni dia ada 2 lubang. Satu untuk lubang pernafasan dia, satu untuk lubang kerongkong yang biasa. So jangan sampai kita masukkan makanan ni ke dalam lubang saluran pernafasan dia. Nanti dia akan sekat lubang pernafasan dia dan anak burung ni boleh lemas dan mati. So nak suap dia kena hati-hatilah. Jangan tekan picagari ni terlampau laju. So slow-slow pun tak apa, be nice. So anak burung ni dia boleh rasa makanan tu masuk ke dalam tekak dia dan
dia boleh telan sikit demi sikit lah. Okey. So kita boleh try masukkan dulu. Okey. Sikit demi sikit. Okay. Okay, korang boleh tengok macam mana reaksi anak burung ni bila saya masukkan makanan dia. Dia bila kita masukkan makanan, dia punya kepala tu, dia punya badan sekali dengan sayap dia akan mengelupur. So that's why saya pegang. Sebab tu saya pegang anak burung ni supaya dia merontah tu tak terlampau banyak. Jadi senang untuk kita nak suap makanan dalam dia. Okey. So kita boleh tambahkan sikit. Sebab macam yang saya cakap tadi, untuk seekor burung ni kita perlu sekurang-kurangnya satu tube 10 ml ni. Okey. Lebihkan sikit pun tak apa. Okey. So, lepas kita dah suap makanan ni, kalau untuk umur 1 bulan ke atas, kalau cara saya, selepas kita dah suap Nestum ni, kita suapkan sikit air kosong. So, kita sedukkan sikit air suam tadi. Dan kita masukkan sikit-sikit ya. Kita suap sikit. Tak perlu banyak, air kosong ni tak perlu banyak. Cukup sekali semburan ataupun dua tetes lah. Okey, so ini adalah keadaan anak burung yang telah kita suap tadilah. Okey, untuk satu seekor burung ni, seeloknya satu tube pecahgari ni lah 10 ml. So kalau rasa macam tak cukup, kita boleh tengok dia punya tengkolok bawah dia ni Kalau kita nak suap, kita kena cek tengkolok dia ni. Adakah tengkolok dia ni masih lagi mampu menampung makanan untuk disuapkan ke dalam dia. Kalau nampak dia dah membesar sangat, jangan suap dah. Okey, takut nanti bila kita terlebih suap, dia punya tengkolok ni dia akan pecah. Banyak kes yang mana yang baru start suap anak burung ni, dia terlebih suap. So tengkolok ni dia akan pecah. Okey. Lagi satu, tengkolok ni kemungkinan besar dia akan pecah bila bancuhan Nestum kita ni menggunakan air yang terlampau panas. Air yang terlebih panas. So, dia punya KT ni, sifat dia dah panas. So, dedak dia ni memang dah panas sikit. So, kalau kita masukkan air yang panas lagi bila kita bancuh, memang dia akan jadi panas dalam lah, bukannya maksudnya kita pegang dulu dia rasa panas, tapi bila kita makan, makanan tu dia akan panas di dalam. Dia ibarat macam sebut lada macam tu lah. Dia tak pedas tapi dia panas. Okay. So nak bancuh dia kena hati-hati. Air jangan terlalu panas dan jangan terlalu sejuk lah. Kalau bila kita pakai air yang terlalu sejuk, burung ni dia akan kembung. Sama macam konsep kita menyusu bayi. Lebih kurang macam tu lah. Kalau bayi, kalau kita suap air sejuk, dia akan kembung. Satu hari tu dia akan kembung, keluar angin, sakit perut kan. So macam tu juga keadaannya dengan cara kita nak suap burung ni lah. Okey. Burung yang dah siap kita suap ni, kita boleh tinggalkan di tepi. Kemudian kita repeat cara yang sama je. Okay, mula kita sedut.
semestinya perlu pakai picagari jenis ni, korang juga boleh, sebenarnya dekat kedai haiwan ada je jual picagari khas untuk anak swab ni. Tapi dia agak mahal lah kan. Tapi bagi saya nak jimatkan kos, saya pakai picagari ni je. Sama je sebenarnya. So itu terpulang lah pada masing-masing. Itu adalah pilihan masing-masing lah sebagai pemelihara ataupun owner kepada anak burung tu. Nak pakai yang mahal pun boleh, nak jimat kos pun boleh. Kalau nak jimat kos, macam cara saya lah. Cara saya memang jimat kos. Okay, satu picagari ni lebih kurang RM1 lebih je dekat farmasi. Tiup getah ni pun boleh didapati satu kaki. Ya, lebih kurang satu kaki. Selalunya orang akan jual dalam RM2 lah. Tapi macam dekat tempat saya ni dia murah sikit. Sebab yelah kawasan kampung kan. So saya boleh dapatkan satu tiup getah tu, satu kaki tiup getah lebih kurang RM1 saja. Kalau dekat Shopee mungkin kita akan dapat, kita akan jumpa lah harga ada lebih kurang RM2 lebih untuk satu tiup. Okey. Anak burung ni, selepas kita dah suap dia, memang dia akan tunjukkan reaksi mengantuk. Sebab makanan dia ni, lepas kita suap memang dia akan mengantuk. So burung ni dia akan senang tidur. Okey. Dah selesai. Okey. Itu adalah cara saya untuk hand feeding ataupun suap anak burung ni ya. Okey, ini adalah pada yang tak tahu lagi, ini adalah anak suap sun cornea. Okey. Ataupun nama saintifik dia Aratinga zostrialis. Susah sikit nak sebut. So dia punya nama kita panggil dia memang sun cornea lah. Okay, saintifik dia tu lah Aratinga zostrialis tu. Susah nak sebut. Okay, lepas kita dah suap ke semua anak suap ni. Okay, kita cek dulu kondisi badan dia macam mana, dia punya kepak ke apa kan. So kalau ada lebihan tepung susu makanan dia ni dekat body dia ni, kita boleh buang sikit-sikit. Kita kena bersihkan, takut nanti dia akan mengeras. Okay. Alright. Okay, jadi saya rasa itu saja yang boleh saya tunjukkan pada korang pada kali ini. Okay, iaitu macam mana cara saya nak suap anak burung sun cornea ni. Okay, teknik ni cara saya boleh digunakan pada mana-mana saja anak burung suap. Okay. Dan cara ni adalah cara saya sendirilah. So lain orang lain cara. Mungkin ada orang dia buat cara lain, tapi ini adalah cara saya sendiri. Okey, jadi saya harap apa yang saya tunjukkan ni sedikit dapat membantu korang untuk memelihara anak burung ni. Okey, membantu korang untuk suap anak burung ni dengan lebih baik lah. Okay. Semoga apa yang saya ceritakan dan saya tunjukkan ni memberi manfaat kepada korang. Terima kasih sebab menonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like video ni. Dan tekan butang notification supaya nanti info yang baru saya akan kongsikan dengan korang takkan terlepas. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera.